Okey. Apa ramai orang nak join sesi Antuna malam ni. Tapi saya kata tak apalah, nanti bagi recording. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam. Ada Nasuha, Faika, Liana, Shira. Azriana Arifin ni nama macam akhwat UPM. Tak, ni Azriana Arifin lain Amanina. Geng Jaulah Jakarta. Shida, Silmah. Silmah ni bukan Sabah. Dah pindah lokaliti. Masya Allah. Mana Widat? Tunjuk Widat. Syafinas, Syaziran, Ashikin, Azrian. Terbalik Duha. Ashikin ni yang sama-sama dari Zilal dulu Masya Allah. Patutlah macam familiar. Masya Allah, ketemu kawan-kawan lama, kakak-kakak lama ni. Masya Allah. Okay, ada allow saya share screen tak? Sekejap Baiklah. Semua orang apa khabar? Ada. Apa nama kakak ni? Alhamdulillah. Arsalan. Arslan? Weh, Masya Allah, nak kena pergi Turki. Kalau Arslan ni. Sekejap saya present. Lepas tu, okay, saya share. Bismillah. Ada berapa orang semua? Tak tahu siapakah. Silma dah kahwin ke? Masya Allah, dah ada anak. Duha. Lama dah Kak, 2 tahun lepas. Yelah, kita jumpa 2 tahun lepas. Waktu tu belum kahwin. Masya Allah, apa nama anak? Duha dan Misha? Darwisha. Duha dan Misha, ingat kembar terkejut kita. Rasa makin tua lah. Sima umur apa Sima? Baru 28. Masya Allah. Kak lah. Kak Silmah lah. Minta maaf lah, saya tengok muka korang semua muda. Jadi saya pun tak panggil korang. Saya rasa korang lebih muda daripada saya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Rasa macam seronok lah jumpa Antuna. Macam jumpa kawan-kawan lama. Saya rasa saya paling jarang jumpa dengan akhwat-akhwat dari lokaliti ni. So waktu bila macam diajak tu, saya macam free boleh lah kan. Dah lama tak jumpa akhwat-akhwat dari lokaliti ni. So Alhamdulillah Allah sudi mengumpulkan kita. Reunion. Tak dapat nak pergi Jaulah Jakarta lagi, kita jaulah di alam maya lah InsyaAllah. Nanti dah habis PKP mungkin kita pergi Jaulah Mesir ke kan. Jaulah Turki ke. Dah ada orang dalam. Okay. So Alhamdulillah semua satu hari ke hari ni semua orang berdaurah, bermega QC. Masya Allah. Ruhul Istijabah ke ada nama canggih? Ada nama canggih? Tak ada. Yelah dah besar-besar tak payah nama canggih kan. Kot lah daurah RI kan. RI, Ruhul Istijabah, ingat kan? RI kan. So Alhamdulillah satu hari dah berdaurah. Boleh tak semua orang tolong sharekan sama ada bercakap ataupun dekat chat. Lepas dengar semua benda pasal Ruhul Istijabah, apa first thing that come to your mind? Ataupun apa benda yang masih terngiang-ngiang dalam kepala masing-masing? Nak cakap boleh, nak chat pun boleh. Sebab saya tak bersama dengan Antuna tadi pagi kan. Jadi nak tahulah sikit kan, nak ambil semangat. Antuna sekejap saya ambil charger. Tapi Antuna boleh cakap, saya ambil charger. Ada ke orang-orang, semua orang share lah. Apa perasaan ke ataupun apa benda key point yang masih teringat-ingat? Menyahut seruan. Siapa yang cakap tu?
Aina Farhana. Kak kot Kak Aina Farhana. Saya panggil semua orang Kak lah. Adik. Oh tak, oh ni tak. Oh okey, salah pula. Saya tak panggil Kak. Yang panggil Kak, Kak. Macam tu lah kan. Okey, menyahut seruan kata Aina Farhana. Orang lain? Oh, ada orang tulis kat chat sekejap. Siapa nak cakap tadi? Silakan. Obsesi? Siapa tu yang cakap obsesi tu? Syaza. Syaza pun macam pernah jumpa. Syaza ni Kak Adik. Tak. Kashmirian. Ui, awak orang Kashmir. Tu program before this. Okey, ada yang cakap obses dengan dakwah. Tu kata Syira. Masya Allah. Lagi orang nak share? Siapa yang ngisi yang tu nak bagi tadi? Kak Siti Fatimah. Fatimah UPM. Team. Fatimah UPM? Oh, bagi tadi saya baru je terserah. Team. Dia baru lepas makan durian macam tu. Mungkin gara-gara lepas misi Antuna perlu menyahut seruan yang lain. Okay, so Alhamdulillah. So Antuna dah pun membedah ruhul istijabah, Masya Allah. Ruh yang, apa maksud ruhul istijabah? Ada cerita ke tadi? Apa maksud ruhul istijabah? Ruh yang menyambut. Apa dia? Slow lah. Ruh yang menyahut. Ruh yang menyahut. Menyahut. Jiwa yang menyahut. Nak sahut apa ni? Dari tadi nak sahut lah. Nak menyahut lah. Jiwa yang menyahut. Nak sahut apa? Seruan. Seruan Allah dan Rasul. Seruan apa? Kalau sekarang kan tak lama lagi musim korban kan, orang pergi haji kan. Labbaik Allahumma labbaik. Tu pun adalah salah satu bentuk menyahut seruan. So kita nak beramai-ramai pergi haji ke? Nak. InsyaAllah satu hari nanti. Semua orang dah daftar tabung haji ke? Tu yang pertama kalau nak pergi haji. Siapa belum daftar tabung haji tak berapa nak lah sebenarnya. Okey, kita memanglah nak pergi haji kan. Tapi yang kita ceritakan sepanjang hari ni, kita nak sahut seruan apa ni? Seruan Allah dan Rasul. Seruan Allah dan Rasul. Macam mana bentuk seruan Allah dan Rasul yang kita nak sahut tu? Dengan berbuat dakwah dan tarbiyah. Masya Allah. Antuna sekarang bukan memang sedang berbuat dakwah dan tarbiyah kah? Lebih untuk menyahut. Apa dia? Lebih untuk menyahut. Lebih menyahut. Contoh lebih menyahut. Contoh sekarang Antuna dah buat apa tapi yang lebih tu apa? Boleh tak nak tahu? Sekarang semua orang dah mula menjadi murabi ke? Campur-campur. Campur-campur. Ada yang tengah mentajmid lagi. Okey. So kalau kata nak lebih menyahut untuk orang yang dah jadi murabi, apa maksud nak lebih lagi tu? Kualiti. Jadi murabi kepada murabi. Menjadi murabi kepada murabi awak. Oi, Masya Allah. Semua tak lama lagi akan berlaku revolusi ni, rampasan kuasa. Ada yang kata nak lebih all out. Okey, tolong detailkan apa maksud lebih all out? Apa benda ni awak rasa sebelum ni awak tak pernah buat tapi kali ni awak nak buat? Menyumbang idea. Menyumbang idea. Sebelum ni awak tak sumbang idea ke? Tak sangat. Tak sangat lah. Itu mana dapat segala proses pembuatan ataupun pentarbihan dan buat adik selama ni, siapa punya idea? Tak apa, Kak dia macam tak fikir sangat, faham? Tak fikir sangat dan pergi pada Tak fikir sangat. Okay, so lebih berfikir. Okay, kalau Amanina dia kata saya nak lebih berfikir lagi untuk dakwah ni. Kalau orang lain? Kurangkan fikir perasaan entah apa-apa. Oh, rasa diri entah apa-apa ke? Macam apa lah aku ni bukan pandai pun. Macam tu ke? Macam tu ke Azriana? Macam tu ke? Lakonan saya tu, itu awak ke? Saya ni orangnya suka berlakon. Dah tak jumpa dah di mana Azriana. Okay. So nak lebih. So dah habis dah. Okay. So itulah apa yang Antuna sama-sama bedahkan lah pagi tadi. So saya recap sikit.
So pagi tadi, sepanjang siang tadi Antuna dah pun kan sama-sama menerokai satu persatu daripada nak menjadi satu jiwa yang sentiasa menyahut seruan. Seruan nak menyahut tu daripada sudut fikri. Tu tadi ada kata saya nak lebih berfikir lagi. Kalau sebelum ni macam kita copy and paste. Kalau sebelum ni kita macam tengok orang tu, okay kot kita tirulah kan. Ataupun buat macam kita yang pernah dibuat kepada kita dulu dan sebagainya. Tapi Saidina Umar dia pernah cakap, didiklah anak kamu mengikut zaman kamu kan. Jadi benda tu the same rules can be applied in term of tarbiyah dan dakwah kan. Sebab mungkin kita tak ada anak lagi yang daripada blood kecuali silmah je. Tapi insyaAllah kan kita semua memberanakkan ummah ni. Jadi setiap seorang anak ataupun madum kita tu adalah anak-anak yang kita nak tarbiyah. Jadi kalau kita ambil daripada Umar tadi, maksudnya kena didik anak ataupun tarbiyah mutarabbi kita ikut zaman dia. Jadi bila zaman berganti zaman, bermaksud we always in need of new ideas kan, new approaches, new methods, new strategies, new technique. You just name it. Semua benda tu kita perlukan yang baru. Cara tajmid perlu yang baru. Cara nak buat sharing perlu cara yang baru. Apa lagi? Semua bentuk-bentuk perlu baru. Nama-nama perlu baru. Mungkin zaman kita tak apalah, ada orang memang nama Ruhul Istijabah. Tapi kalau adik Ruhul Istijabah macam nak mati je kan. Tak nak lah pergi kan. Contoh kan. Jadi always memerlukan new ideas untuk kita mengkedepankan lagi Islam ni kan. Sebab apa kalau kita tengok kenapa jahiliyah tak pernah berhenti diterima oleh masyarakat? Kerana mereka sentiasa evolve with the time, evolve with generation, evolve with semua zaman. Jadi apa-apa je yang zaman perlu dia akan cepat-cepat keep up. Kalau kita susah nak tengok jahiliah tu apa kan, awak just tengok media sosial lah. Awak tengok for this past few years kan, awak tengok Facebook, Instagram, WhatsApp semua evolve. Kalau dulu kita seronok dah dengan button like. Tapi Instagram study. Dia mula perkenalkan apa story. Lepas tu WhatsApp tiru, Facebook tiru. Sebab apa tu semua anak beranak dia. Lepas tu tak cukup dengan story. Kita ingatkan semua orang dah suka dah story tu. Dia perkenalkan pula reels kan. Sebab dia tengok orang semua suka genre TikTok. Jadi kita Instagram. Tu pentajmikan tu. TikTok tajmid, Instagram tajmid. Tengok teknologi siapa yang paling orang suka. Tiru macam tu. So nak kata apa? They evolve. That's why people buy their product. That's why people consume them. Tapi kita tarbiyah daripada dulu kini dah selamanya sama. Jadi sebab tu kan dia memerlukan pada apa? Istijabah fikriyah. Kita perlu ni kepala baru, thinker baru dengan fresh idea, dengan fresh mind untuk memikirkan macam mana cara untuk kalau carry woman, macam mana kita nak tajmid? Macam mana kita nak bawa dakwah kepada grup ni? Kalau kepada budak sekolah zaman sekarang, macam mana kita nak bercakap dengan dia orang? So macam rasanya semua orang pun kalau turun tajmid selalu dan sebagainya akan dapat rasa kan perbezaan budak-budak zaman sekarang ni kan. Kalau zaman kita dulu, zaman tu Syikin Zilal kan. Kalau kakak buat baik tu, terharunya. Budak zaman sekarang, siapa baik sangat ni kan. Sebab dia orang macam sungguh suspicious. Dia orang ni orang yang sangat berdikari dan sebagainya. Jadi dia orang macam tak adalah macam nak berterima kasih sangat macam zaman-zaman kita dulu kan. So kita kena bijak macam mana kalau dengan geng macam ni, macam mana. Kalau dalam psikologi, dia ada generation sekarang ni, ada generation alpha, ada generation beta. So you kena study tu. Setiap generation tu dia ada karakteristik dia dan apa needs and cara nak tackle dia. So orang-orang yang nak beristijabah fikriyah, dia akan baca lagi pasal ni, dia akan study lagi pasal cerita ni, dia akan cuba tengok macam mana aku nak bawakan dakwah kepada generation ini yang mereka ni, contoh karakteristik dia low attention span, apa-apa dan sebagainya kan. So itu contoh istijabah fikriyah. Lepas tu tadi ada juga yang cakap saya nak lebih berbagi lagi in term of apa? Duit. Sekarang saya dah bekerja, saya berkahwin dengan jutawan kan. Saya dah mula buat perniagaan dan sebagainya, untung juta-juta. Jadi saya nak lebih memberi in term of maliyah kan, harta. So kalau kita tengok pada hari ni semua orang sibuk lah kan, kerja 2, 3, 4, 5 kan. 5 kerja sampai macam kalau kita buka Instagram akhwat ni dah tak tahu dah
Dia ni akhwat ke duta Shakely ke, duta Forever Young ke, duta apa kan. So tak salah nak buat semua benda tu, tapi pastikan jangan sampai kita punya kita kata apa, title ataupun image da'i kita tu tertutup dengan Forever Young, Shakely dan sebagainya kan. So benda tu kena sangat hati-hatilah kan. Tapi nak katanya kita dah mula kan nak memberi lebih untuk DNT ni. Kalau first dapat gaji, tengok perkara pertama yang kita settlekan apa? Adakah infak ataupun adakah pembayaran ke tabung-tabung dakwah kita, ataupun beli add to cart. Dah lama seminggu simpan ni, sebulan simpan dalam Shopee ni kan. Inilah tiba masa ni untuk kita mengklik proceed to buy kan. Ataupun apa benda yang kita dahulukan kan. Jadi semua tu akan sangat menunjukkan sejauh mana kita ni berangkat untuk maliyah kan. Kadang-kadang kita rasa untuk istijabah maliyah ni kita perlu kaya, tapi tak semestinya. Baca kisah-kisah ikhwan yang mana mereka ni kalau tak ada tu dia akan wujudkan kan. Kalau memang tak boleh nak wujudkan, dia akan bagi sampai ke hujung apa yang dia ada. Walaupun apa yang dia ada tu hanyalah segenggam kurma kan. Ataupun kalau pun yang dia ada tu hanyalah basikal, dia akan jualkan basikal dia tu kan. So kalau siapa baca Majmu' Rasail akan jumpa kan kisah seorang al-akh yang jual basikal dia untuk istijabah maliyah dalam satu semboyan infak yang dikeluarkan oleh para ikhwan kan. Sampai orang tak tahu pun, tapi tengok kenapa dia ni lewat kan, datang ke Likok next week kan. Rupa-rupanya dia kata dia kena jalan ekstra, dia kena jalan 1 jam. Kenapa kena jalan? Sebab basikal dia dah jual. Dia tak ada pun macam saya tak ada apa-apa lah, saya tak boleh. Dia tidak memberikan excuse, tapi dia buat dulu kan. Sampailah ikhwan merasa terkesan dan sebagai tanda ukhuwah Islamiah mereka memberikan dan membelikan dia basikal yang baru kan. Masya Allah. So kita ni bukanlah sampai kena bergolok bergadai lagi. Ada je dalam bank kita tu kan. Ada je lagi dalam poket kita tu kan. Tapi kita tunggu, kita selalu memilih untuk menunggu-nunggu kan. Tak apalah ada orang lain. Tak apalah tunggu HO kan. Tak apalah tunggu engineer. Aku ni student lagi. Aku ni macam tu kan. So kadang-kadang kita rasa macam orang lain kan. Sedangkan dalam isu beramal, tiada kita panggil apa, isar. Tiada dipanggil isar dalam amal kan. Semua orang sepatutnya fastabiqul khairat kan. Lepas tu ada pula istijabah juga dalam bentuk apa? Nafsiyah kan. Jiwa kita ni, emosi kita ni nak lebih menyahut. Kalau dulu kena buat benda yang kita tak suka, tak nak. Saya tak reti buat benda tu. Kakak kan tahu tu bukan saya. Kan? That's not me. Saya tak akan buat benda macam tu. Saya tak sukalah benda macam tu kan. Tapi kini bila dah faham ruhul istijabah, apa benda yang saya suka ke tak suka ke, saya akan sahut demi dakwah ini. Yohoi kan. Macam tu jiwa kita terbang-terbang kan. Dah tak ada dah semua orang kat muka bumi ni, ada ni jasad je, roh semua dah naik ke langit kan. Sebab menyahut seruan kan. So apa lagi? Yang lagi satu adalah istijabah harakiyah kan. So ni nak jadi da'i yang lebih berangkat, nak jadi pemikir, nak jadi apa lagi? Semua kat sini nak jadi orang yang beramal jama'i. Semua dalam bentuk-bentuk haraki pun kita nak jadi orang yang berangkat kan. So saya kira Antuna dah pun membedah semua benda tu dengan lebih lanjut dah kan. Jap ada banyak chat. Saya tengok jap. Chat ada 4. Minta izin sebentar, status. Okey, tak apa. Okey. Okey ke? So far okey semua? Saya cakap terlalu laju ke? Tak difahami? Okey Okay, so kita seterusnya menyebabkan kita bila sebut pasal sahut menyahut tadi, semua sebut sahut menyahut kan. Menyebabkan kita teringat kepada, ini bukan yang kita kata ruhul istijabah ni, dia bukan satu golongan baru kan, ataupun satu generasi baru yang kita nak jadi. Tapi sebenarnya dia dah pun wujud di sepanjang abad, di sepanjang zaman. One after another prophet, dia mesti akan ada umat dia yang kerja dia ruhul istijabah. Kalau zaman Nabi Isa, inilah kan orang-orang yang telah pun menyahut seruan agama, seruan Nabi dia untuk menolong agamanya. Di mana di surah As-Saff ayat 14 saya tilawahkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah qala al hawariyun nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatam
ta'ifatum min min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Sadaqallahul azim. Maksudnya apa? Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu, jadilah kamu siapa? Ansarullah, penolong agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam, seperti mana siapa? Seperti mana bila mana Isa bin Maryam bercakap dengan lil hawariyin, kan? Dengan dengan inilah kawan rapat dia, teman rapat dia, kan? Man ansarillah, apa yang Isa tanya kepada Nabi Isa tanya kepada hawariyin dia, siapa sini nak jadi ansarullah, kan? Lepas tu apa yang hawariyun cakap? Nahnu ansarullah. Dia perkata ni, satu, Allah suruh kita jadi. Kedua, Allah bagi example apa yang ditanyakan oleh Nabi Isa. Dan ketiga adalah sahutan mereka. Semua ni berada dalam satu ayat seolah-olah nak menunjukkan apa? Betapa lajunya mereka menyahut. Betapa pantasnya mereka menyahut seruan agama tersebut. Mereka ni lah antara tokoh-tokoh Ruhul Istijabah yang pernah wujud dalam sejarah kemanusiaan. So kita pun boleh nak jadi orang yang sama. Sebab tu bestnya Al-Quran ni, kan? Dia tak sebut nama. Hawariyun ni pun gelaran, kan? Kalau kita menjadi orang yang bersifat sedemikian, maka kitalah orang yang harap-harapnya yang disebut sebagai hawariyun ni, kan? Jadi yang membuktikan kita ni hawariyun ataupun tidak adalah amal kita lah. Sejauh mana bila mana agama ni, siapa sini boleh ni? Murabi kita, siapa sini nak buat ni? Siapa sini nak take up ni, take up mas'uliyat ni, itu dan ini? Sejauh mana kita, saya kak. So kita banyak, pasutlah, saya. So kita pun melihat peluang tu berlalu pergi dengan orang lain. Kadang-kadang dalam DNT ni kita suka mengamalkan sifat wait and see, kan? Tapi macam kita rasa macam kita untung sebab kita tak payah buat. Bila kita buat tu kena bagi masa, kena bagi fikiran, kena bagi extra time, kena susah lebih, kan? Kalau aku tak buat, aku lebih relax, kan? So kita rasa kita ni untung bila kita tak sahut. Tapi ketahuilah bahawa sebenarnya orang yang paling menyahut, dialah yang paling beruntung. Dialah yang paling banyak belajar, dialah yang akan paling banyak pahala, insya-Allah kalau dia ikhlas. Dialah yang akan lebih banyak tergilap potensi dirinya. Sedangkan kita yang tidak menyambut ni, kita rasa kita macam untung, tapi sebenarnya kita lah yang rugi. Sebab kita tak belajar apa-apa. Sebab orang yang tak try buat sesuatu, dia tak akan buat salah. Ataupun dia tak akan belajar daripada experience. Jadi dia tak akan dapat any input. Tapi orang yang buat sesuatu, kalaupun tak berjaya, at least dia akan learn from the lesson, learn from the mistake and improve next time. Tapi bila kita tak buat apa-apa, tak ada apa-apa ni kita nak improve. Kita tak tahu pun where are we standing in this character. Saya cakap bahasa Melayu dia lah. Pensel yang tidak digunakan selalu nampak tajam. Tapi pensel yang digunakan mesti akan nampak kumpul. Tapi sebenarnya kenapa? Kerana dia bekerja. Sama juga dengan kereta, kan? Kereta ataupun boat, kan? Kita rasa best dah dia duduk dekat parking lot. Elok dah duduk kat situ, kan? Selamat, tak ada kena langgar apa-apa, tak ada kena isi minyak. Tapi kereta aman untuk berjalan di atas jalan raya. Aman untuk membawa kita ke sesuatu tempat. Tapi mungkin risknya adalah dia akan tercalar, dia akan terkena batu, dia akan kena macam-macam lah, kena isi minyak dan sebagainya. Tapi sebenarnya lebih banyak di jalan, lebih bagus lagi kereta tu. Kita rasa kereta tu kalau duduk depan rumah kita je, baik kan masa PKP sekarang. Tapi cuba tinggal kereta waktu PKP sebulan tak start. Jadi apa tak boleh start kan? Karat-karat semuanya. So itulah state kita kalau kita tidak menyahut. Kita ibarat kereta dalam musim PKP yang tak start langsung. Bila kita nak start, mati, kena jack. Kita bisa tak berangkat, tak menyahut apa-apa. Kita rasa kita masih ada dalam DNT. Yes, physically we are there. Tapi jasad kita, spiritual kita, roh kita dah berkarat kan. Kita dah suka nak berangkat. Orang perlu bagi kita kalau macam doktor yang nak mati tu kan, macam tu lah state kita kan. Jadi kita tak nak jadi macam tu. Jadi sebab tu kena selalu start kereta dan sahut lah kan. Okay, so jadi hari ni, malam ni, waktu tazkirah ni, kita sama-sama nak tengok apa? Kita nak tengoklah sedikit kan, kisah orang-orang yang selalu menyahut seruan Allah.
kadang-kadang kita selalu baca kisah sirah, kisah sahabat dan sebagainya yang sangat menginspirasikan kita, subhanallah. Tapi kadang-kadang bila kita baca kisah Rasulullah dan sahabat ni buat kita rasa macam, alah, tapi tu zaman Nabi. Alah, tapi dia sahabat kan. Alah, kita suka kan nak mencari alasan supaya kita tak payah tak boleh jadi bagus macam dia orang kan. Jadi lebih kurang macam kita. Kita abad ke-21, dia abad ke-20 kan. Tapi kalau baca kisah tentang beliau ni, condition ataupun mulabasat umat pada waktu tu lebih kurang sama macam kita kan. Orang dah terkena dengan penyakit westernization, secularism, hedonism dan sebagainya. Bahkan mungkin lebih teruk lagi daripada zaman kita kan. Jadi dia boleh buat. Tapi kalau dia boleh buat pada zaman yang lebih kurang sama macam kita, kenapa tidak kita? Kita kata kita tak pernah jumpa Rasulullah, dia pun tak pernah jumpa Rasulullah. Jadi win, kita dah tak boleh nak argue lagi dah. Kenapa kita tak boleh jadi baik, tak boleh jadi bagus kan? Lepas tu kita pun kata, tapi tabiat saya tak sempurna, tabiat saya tak ideal. Murabi saya macam ni, tapi saya dapat sistem yang baik. Kita nak menyalahkan, kita mulalah nak menyalahkan. Tengok sikit kepada Hasan al-Banna, awak rasa dia ada murabi? Tarbiyah tu, sistem tu tak wujud pun lagi pada zaman dia. Tapi bagaimana dia bekerja sampai dia yang mewujudkan sistem tersebut hasil analisa yang panjang dia terhadap sirah nabawiyah kan. Maka dia wujudkan yang kita tahu sebagai maratib amal, apa lagi cara nak memenangkan Islam begini dan begitu, bermula pada pembinaan rijal, usrah dan sebagainya. Dia tak pernah ada murabi yang sempurna, dia tak pernah ada tarbiyah yang sempurna, tapi dia boleh mengeluarkan ataupun mempropos ataupun mewujudkan satu nuansa tarbiyah yang sungguh sempurna untuk orang lain. Jadi kita ni bukan nak kena asaskan satu pentarbiyahan kan. Maksudnya lagilah kita pun boleh kan, insya-Allah. So apa kisah beliau? Siapakah beliau sebelum itu? Siapa gambar siapa ni? Ihab. Ihab. Nama panjang? Imam Hasan al-Banna. Imam Ash-Shahid Hasan al-Banna. Bin apa? Baru lepas Hunan Abda kan? Bin. Apa nama ayah dia? Awak dia tak join. Oh, dia tak join. Okay. Tapi pernah belajar tak pasal biografi Hasan al-Banna? Pernah. Tak ingat. Ayah dia adalah tukang jam. Tapi ayah dia juga adalah seorang ulama hadis. Namanya Abdul Rahman As-Sa'ati. As-Sa'ati itulah dinisbahkan kepada jam tu. Sa'at kan, waktu. Ayah dia tukang jam. Dan juga seorang ulama hadis. Membuat satu syarah. Ada buku-buku hadis lah kan. So Imam Ash-Shahid Hasan al-Banna bin Abdul Rahman As-Sa'ati kan. So kalau siapa sini pernah tengok kat YouTube, nanti boleh search. Dr. Zul kenal Menteri Agama kita. Dr. Zul ni dia ada orang pernah tanya dia apa pendapat Dr. Zul tentang Hasan al-Banna. Waktu tu dia jadi mufti KL. Dia kata Hasan al-Banna ni, pendek je video tu 2 minit. Dia kata Hasan al-Banna ni adalah seorang yang seluruh hidup dia ni adalah untuk dakwah. Otak dia dakwah, fikiran dia dakwah, duit dia dakwah, tangan dia dakwah, mulut dia dakwah, telinga dia dakwah, semuanya dakwah dia kata. So short je lah, tapi satu testimoni yang saya kira sangat berkesan lah. Lepas tu kalau baca buku sekarang, saya tengah baca satu buku ni, mana tak tahu. Buku ni tajuk dia Majmu' Rasail, tapi versi Arab dengan Melayu yang ada baris, versi Indonesia. Saya suka sangat, ada satu part ni buku ni. Siapa follow IG saya, selalu saya akan share benda ni pagi-pagi waktu reading time saya akan share excerpt yang best. So ada satu part ni best sangat. Syekh Muhammad Akil dah syahid dah. Siapa dia? Mursyidul Am. Ikhwanul Muslimin pada zaman kita tahun 2000 ke 2005 kalau tak silap. Dia buat satu testimoni lah dekat depan ni. Dia kata dia pernah borak dengan anak usrah Hasan al-Banna. Namanya Syekh Muhibbuddin Al-Khatib. So bila dia jumpa dengan anak usrah Hasan al-Banna, dia tanyalah Hasan al-Banna ni seorang yang macam mana. So Syekh Muhibbuddin Khatib cakaplah, Hasan al-Banna ni merupakan, dia sendiri adalah kana ummatan, macam Nabi Ibrahim kan. Dia merupakan umat, dia sendiri adalah umat yang tersendiri.
dan memiliki sebuah kekuatan yang dulu aku dambakan ada dalam jiwa mukmin. Namun malamnya aku tak temukan kecuali pada hari di mana aku bertemu dia di satu ruang yang sangat bersahaja. Saat itu aku adalah seorang anak binaannya. Pada hari di mana terungkap antara aku dan diriku sebuah keperluan ataupun kebutuhan Islam kepada seorang dai yang kuat lagi penyabar dan tangguh ini, yang memberikan kepada dakwah ini dari sekalian seluruh dirinya hal-hal yang memang dibutuhkan oleh umat ini, iaitu apa? Kekuatan, keanjalan, keseriusan, kesabaran, ketegaran dan seluruh jiwa ni kan. So dia ni sangatlah mencintai umat. So banyaklah orang yang kata dan memberikan testimoni bila mengenal seorang sosok yang bernama Imam Ash-Shahid As-Sa'labani, mengatakan dia ni adalah seorang yang apa? Seorang yang sangat selfless when it comes to abid dan khalifah. Seorang yang selfless when it comes to kerja-kerja abid dan khalifah dan menjadi duat di jalan Allah kan. Dia ni tak pernah berehat, dia ni tak pernah berhenti. Satu demi satu. Kalau siapa pernah baca buku, pernah baca tak buku ni? Memoir Hassan Al-Banna. Pernah baca? Siapa yang tak pernah nanti boleh jemput baca. So ni ada dua buku Hassan Al-Banna yang wajib baca. Satu Majmu' Rasail, tak kisahlah bersini atau PPP. Satu lagi Memoir Hassan Al-Banna, iaitu dia punya biografi. Dia sendiri tulis, ni diary dia. So hari ni saya nak ceritakan sikit. Mungkin Antuna dah selalu dengan kisah Hassan Al-Banna, tapi apa yang saya nak sharekan, nak berbagi sama-sama adalah kisah yang sangat dekatlah di hati saya kan. Iaitu kisah, kita dah biasa dengar kisah dia dekat kedai kopi, dekat Kahirah dan sebagainya. Tapi hari ni kita nak tengok kisah dia di Ismailiyah. Siapa tahu Ismailiyah ni apa significant event yang berlaku di sana? Ada Dia orang cikgu. Dia hantar jadi guru. dia dihantar jadi guru lagi. Dia plan untuk dakwah kat sana. Dia Okey, dekat dengan Southwest. betul. Lagi kalau in term of dakwah dia, apa yang berlaku dekat Ismailiyah? Yang kedai kopi tu ke? Kedai kopi, betul. Kedai kopi berlaku kat dua-dua. Dekat Cairo pun berlaku, dekat Ismailiyah pun berlaku. Tapi ada satu benda yang menjadi batu asas dakwah dia yang berlaku di Ismailiyah. Apa dia? Pertemuan dengan 6 orang yang nak berbaiat dengan dia tu. Okey, betul. Pertemuan dengan 6 orang tersebut, maka jadilah apa? Bila bertemu dengan 6 orang tu? Ikhwanul Muslimin. Ya betul. Itulah dia. Ismailiyah lah tempat tanah tumpahnya establishment of Ikhwanul Muslimin secara official kan, ketika dia menjadi guru. So, siapa tahu sini macam mana kisah Hassan Al-Banna dia end up dekat Ismailiyah? Dia pilih ke, dia tercampak ke, kampung dia ke, dia kahwin dengan orang Ismailiyah ke? Yang mana satu? Ada orang nak teka? Ke saya tak ada idea lah. Antara pilihan jawapan yang saya berikan tadi. Kahwin dengan orang sana, kampung dia, pilih, dia memang pilih atau dia tercampak? Kahwin. Kahwin dengan orang sana. Macam Silma kan, kahwin dengan orang sini, duduk sini taklah. Tercampak rasanya, kata Azriana. Hehe, salah hu. Mana awak tahu salah? Awak jangan mudah menyalahkan diri. Awak kena yakin dengan jawapan awak. Kata orang Indonesia, harus ada pede pada dirimu. Cik, ingat jauhlah Jakarta. Pede tu percaya diri. Confidence. Sebenarnya jawapan Azriana lah yang betul. Iaitu dia tercampak. So apa yang berlaku lepas habis belajar kan, dia ni pelajar cemerlang lah dalam bidang dia ni kan, perguruan kan. Jadi bila kan cikgu-cikgu bila habis belajar kena tunggu posting kat mana. Sama juga macam dia orang ni, kena tunggu posting. Jadi selalunya pelajar-pelajar cemerlang akan hantar kat sekolah-sekolah top lah kan, macam apa, sekolah SBP ke, sekolah dekat bandar-bandar ke, sekolah yang GPN dia tinggi kan. GPN ni apa? GPN ni Grade Kuartal Nasional. Maksudnya based on SPM dia, sekolah ni yang macam paling cemerlang sekali GPN. GPN ni lagi rendah lagi bagus. Orang educational psychology. Research lah dia kena mengena dengan GPN.
Jadi bila mana sepatutnya macam tu, tiba-tiba keluar result posting dia kena pergi hantar kat jauh ke Ismailiyah yang dia tak pernah tahu pun tempat ni kan. Maksudnya macam tempat ni tempat apa kan. So macam hati dia sangat tak sejahtera lah sebenarnya nak kena pergi ke Ismailiyah ni kan. Siapa-siapa nak marah dia macam patutnya aku kat Cairo sebab dia kan dah start base dakwah dia dekat Cairo kan, zaman belajar dia yang kita tahu dengan kawan-kawan dia kan. Maksudnya macam proceed, tinggal nak proceed je lah. Lepas tu dia pun guna semula, kenapa tak kat Cairo? So berlaku banyaklah benda. So mula sukar untuk dia terima keputusan tu. Dia pun pergi konsult banyak ulama-ulama pada zaman tu, sebab dia kan kita tahu dia tak adalah murabi secara official tu, tapi dia ada syekh-syekh dan syuyuh-syuyuh yang dia selalu berdamping, even ayah dia sendiri. So dia selalu bersyura, dia selalu minta pendapat-pendapat orang yang dia sikohi dan sebagainya. Lepas tu dia jumpa dengan orang-orang yang dah berpengalaman kerja, cikgu dan sebagainya. So banyaklah antara syekh-syekh ataupun masyayikh yang dia jumpa ni yang macam menenangkan dia. Sampai kan ada satu ni lah, benda ni yang buat dia macam sebab ada seorang ni dia cakap macam ni lah Hasan ni. Lelaki yang baik akan meninggalkan jejak yang baik di mana saja bumi dia berpijak. Dan kami berharap engkau, teman kami yang kami tahu sangat cemerlang, sangat baik ini, kau akan meninggalkan jejak yang baik di bumi yang baru ini. Kata-kata tu sangat hit dia. Menyebabkan dia macam lepas tu bila dia tanya ayah dia pun cakap, ayah dia kata, pergilah nak dengan berkat Allah, apa yang terbaik adalah apa yang Allah pilih. So Allah dah pilihkan pilihan untuk kau, maka terimalah dia dan lalulah dia kan. So kadang-kadang kita ni kan macam nak according to our plan kan. Sama macam saya, kisah hidup saya pun banyak benda yang tak according to our plan kan, daripada zaman saya belajar lagi kan. Saya lah paling tak nak sebenarnya course psikologi ni kan. Tapi subhanallah, rupa-rupanya inilah yang menemukan saya dengan tarbiyah dan menyebabkan saya dapat berbagi lebih lagi untuk tarbiyah ni kan, Masya Allah. So nak katanya kalau kita tengok kisah Nabi Yusuf pun sama macam semua benda tak according to plan. Semua benda-benda yang macam macam tak best. Tapi itulah ahsanul qasas kan. Dia lalu dengan siqah billah, menyebabkan apa? Sampai kan, sampai kepada tujuan, sampai menjadi satu rijal yang jadi macam impactful kan. So dengan perasaan itulah kan, dia berdamai dengan takdir dan dia pergi. So nak katanya bila mana diingatkan tentang dakwah, even sebelum dia pergi tu dia study dulu. Kalau baca buku Tarikh Ikhwan, ada 3 jilid. Buku ni menceritakan tentang sejarah Ikhwan Muslimin secara lebih lanjut lah. So dekat jilid 1 dalam tu dia ada tunjuk, even sebelum dia pergi tu kan, dia ada buat data perkiraan macam tempat yang dia bakal pergi ni macam mana, ada berapa orang daftar penduduk, berapa orang Muslim, berapa orang non-Muslim, berapa orang yang warga asing. Maksudnya nak kata dia very plan dakwah dia kan. Maksudnya macam satu benda yang kita boleh nampak daripada dia adalah apa? Ruhul istijabah daripada sudut nafsiyah. Maksudnya walaupun mula-mula dia tak nak sebab tempat tu bukan preference dia, tapi bila mana dia ingatkan tentang pertanggungjawaban dakwah. Ada orang yang bila dia jumpa kat situ adalah orang yang pernah mengajar kat situ, dia kata kat sana sangat memerlukan rijal macam kau kan. Orang macam kau. Sebab apa? Sebab dekat sana banyak orang putih, banyak orang Kristian, orang Islam kat sana banyak dah diperhambakan, dah tak faham Islam yang sebenar. Dan aku yakin pemergian kau kat sana akan beri impact. Bila diingatkan tentang cita-cita dakwah, walaupun tempat tu dia sebenarnya tak nak pergi, tapi bila dia tahu ada umat menanti dia, dia readykan diri. Dia plan dakwah dia daripada sebelum dia fly lagi ke sana kan. So nak katanya apa? Inilah salah satu contoh ruhul istijabah, iaitu apa? Banyak keadaan dalam DNT ni yang kadang-kadang keputusan ataupun perkara-perkara yang berlaku yang tak suit dengan apa yang kita mahu. Tetapi itu daripada sudut self preference lah. Tapi bila mana diukur daripada sudut dakwah, ada keperluan. Dakwah memerlukan kita buat perkara yang kita tak suka tu. Memerlukan kita pergi ke tempat yang kita tak prefer tu. Menyebabkan kita kena berhadapan dengan keadaan yang kita tak selesa itu. Tapi bila mana di sana ada keperluan dakwah, apa yang dikatakan sami'na wa ata'na, maka dia pergi kan. Dengan satu cita-cita kan. Maka dia pun pergi. Bila pergi, contoh kita bila pergi tempat yang kita tak suka kan, kita akan apa? Aduh, malasnya. Kita akan komplain lah semua benda. Naik kereta pun macam panasnya jalan. Tengoklah ni pening, tak ada RNR, tak
tak ada itu, tak ada. Sampai tengoklah ni orang-orang dia. Lepas tu kita bila sampai kat rumah kita macam baring-baring macam, malas dia nak keluar. Tapi dia, tempat ni dia tak suka ni, tapi sampai-sampai letak beg terus keluar. Buat apa? Berkenalan dengan masyarakat, berkenalan dengan ahli masjid, ahli Korea, berkenalan dengan kejiranan. Maksudnya apa tu? Terus kenal mad'u dia. Tu dalam keadaan tak suka tu. So kita tak boleh nak kata siapa, alah Sabana tu semua benda yang dia buat dia suka. No. Kita kena tahu dia pun manusia. Maksudnya apa? Dia pun permulaan nak memulakan dakwah dia di Ismailiyah bukan mudah. Bukan mudah menyusun tangga. AF. Semua orang sini zaman AF kan? Sebaya dengan saya bahkan ada yang lebih berumur. Jadi insyaAllah tahu kan. Jadi nak katanya memang bukan mudah nak memulakan sesuatu. Walaupun dia adalah seorang Hasan al-Banna. Nak katanya dia pun bermujahadah. Dia pun berusaha untuk menyahut tu. Tapi apa yang menyebabkan dia boleh menyahut tu? Keimanan kan. Berapat dengan orang-orang soleh. Syura dan sebagainya kan. Tapi nak katanya itulah kan. Jadi bila dah sampai tu terus pergi berkenalan dengan umat. Terus berkenalan dengan masyarakat. Dia belajar, dia analyse terus. Bila dia pergi semayang. Dia pergi kat banyak-banyak tempat. Lepas tu dia terus dapat hasil analisa dia kan. Less than 1 week dia dah boleh buat full analysis terhadap apa? Lokaliti dakwah tu. Lokaliti yang bakal dia mulakan Islam kat situ. Iaitu apa? Dia kata, kalau dekat masjid ada 2 geng. Ada geng ni dan geng ni. 2 ni selalu berlawan. So, macam dia akan cuba tarik orang ke geng ni, yang ni akan cuba tarik orang ke geng ni. Jadi dia pun mula belajar. Orang Mesir ni macam nak kata. So sebab dia dah pernah kan berhadapan dengan situasi ni di Mesir dulu, di Kahirah dulu. Maka dia dah tahu, okay, grup ni aku akan handle macam ni, tapi aku tahu fokus dakwah aku bukan aku cari kat surau. Cara tajmid aku main cari kat luar. Kat mana? Kedai kopi. Sebab tu again dia buat kedai kopi lagi. Jadi sebab tu nak kata jangan takut untuk mempelbagaikan experience. Try buat banyak benda supaya awak ada data dalam kepala kita ni. Kita ada data dalam kepala kita. Kalau try ni, kena macam ni. Kalau buat dakwah melalui cara ni, kena macam ni. Lepas tu bila kita pergi ke tempat baru nak guna mana, dalam otak kita dah ada banyak multiple option sebab kita dah pernah try. Contoh kita dah pernah, kalau orang tu pernah try dakwah, pergi je masuk kat mana-mana IPTS. Ni pula IPTA. Yang ni cuba buat dekat uni agama. Yang ni cuba buat dekat uni yang memang jahiliah totok macam tak ada agama langsung kat situ kan. Lepas tu yang ni pula try bila PKP pula try buat dakwah umum kan. Try buat dakwah melalui YouTube, try buat dakwah melalui Twitter, try guna TikTok. Jadi bila kita try, kita dah ada banyak, kalau macam ni cara handle dia begini, cara handle dia begitu. Tapi kalau kita tak biasa try, kita tak ada apa-apa data. Jadi kita tak boleh nak cuba. Macam itulah. So sebab tu bagus. Cubalah buat segalanya. Jangan takut. Sebab dengan percubaan itu, kalaupun tidak berjaya, at least kita tahu apa yang kita boleh belajar daripada cara yang kita baru cuba tersebut kan. Jangan rasa down. Tidak berjaya juga adalah berjaya. Kerana apa? Kita berjaya melawan diri kita sendiri kan. Jadi itulah dia. Jadi sebab dia dah pernah tahu. Jadi dia tahu. Okay. So cara dia, aku try kat kedai kopi jugalah. Jadi singkat tu masa untuk dia menyusun dakwah dia. Sebab dia dah pernah ada few experience before this. Jadi dia pun terus turun ke kedai kopi as expected dengan izin Allah menjadi terus. Okay, dapat. Tapi dia tak berhenti dekat surau sebab dia tahu kan cara nak tackle orang kat surau. So dia pun keep on buat. Bila mengisi kat surau pula dia tahu, ni pula geng-geng orang yang nak cuba tanya-tanya soalan ni untuk jatuhkan. Ataupun nak tahu aku ni join puak ni ke join puak ni kan. Sampai dia boleh kata, betul tak kau tanya soalan ni sebab kau nak aku tahu aku ni grup ni ke grup ni. Terdiam orang tu. Jadi faham tak? Bila banyak experience, dia dah biasa berangkat, dia dah tahu taktik, dia dah tahu cara nak patahkan, dia dah tahu cara macam mana cara kita nak tackle satu-satu mad'u dan juga keadaan. Sebab apa? Learn from the experience kan. Jadi maka tak ada masalah dah dekat situ. Lepas tu dia dah biasa dah juga sebelum ni. Bila mengisi ada pula macam daripada sudut orang-orang dekat masjid yang tak suka, contohnya syekh-syekh yang lebih besar yang rasa macam dia ni cikgu je, aku ni lepasan Al-Azhar, aku ni ulama kot. So ada pula yang dengar untuk mencari kesalahan. So dia pun dah belajar macam mana cara nak tackle orang ni kan. So antara contohnya ada seorang ni, dia tengah bagi sharing pasal Nabi Ibrahim. Lepas tu dia tanya soalan-soalan furuk. Contoh, apa nama ayah Nabi Ibrahim? Nama dia Tarikh. Salah. Nama ayah dia Taruh. Kan? Beza baris je. Nak kata dia memang nak cari salah lah tu kan. Lepas tu dia perasan, Syekh ni selalu cari salah dia dalam majlis-majlis dia sampai orang bersurai daripada majlis dia. Jadi pun apa yang dia buat,
Macam kita, kalau kita berhadapan dengan situasi ni, kita terus dah lah, jangan tutup. Dah lah tu lah saya ni tak pandai target-target orang agama ni. Tak, dia sentiasa cari jalan. Istijabah fikri, fikir. Oh, kita tengok macam mana nak tackle dia. Oh, dia ni orangnya suka makan. Walaupun dia seorang masyayikh, tapi tackle juga sebagai seorang mad'u. Macam mana nak DF dia? Oh, dia suka makan. Oh, dia suka hadiah buku. Dia pun apa? Ajak datang makan. Dia tahu dia suka makan ayam panggang. Dia pun buatkan ayam panggang, dia masak sampai Syed kata, macam ada occasion apa malam ni kan? So dia buat otak untuk menyambut kau kan ulama besar. Dia pun rasa macam, wah, dia suka di appreciate lah kan. Lepas tu dah habis tu pula bagi pula buku hadiah. Dia pun, esoknya Hasan Al-Banna mengisi. Sebelum Hasan Al-Banna mengisi, dia kata, okey, semua jemaah dijemput untuk join ni satu ceramah yang disampaikan oleh seorang yang cukup berjiwa besar. Cukup bercita-cita tinggi untuk Islam. Datang dari jauh walaupun cikgu je tapi menyampaikan Islam. Siapa? Cikgu Hasan Al-Banna. Lepas tu kawan Hasan Al-Banna, lainnya semalam dia macam cakap macam lain. Maksud macam, tak apa. Dia tak beritahu lah kawan dia yang dia dah DF kan. Maksudnya nak kata apa tu? Dia berhadapan dengan problem. Kita bila berhadapan dengan problem dakwah, kita selalu lari kan. Contoh pergi satu tempat, wah kita ni kena tahan dengan apa, presiden ke ataupun apa, warden ke fellow tu kan semua orang yang kita takut kan. Tapi sampai bila kita nak lari, kita kena belajar untuk berhadapan dengan mereka. Macam ni kita nak berhadapan dengan fellow, macam ni kita nak yakinkan pihak pengurusan. Sampai bila kita tak terus lari, kita bukan buat benda yang salah kan. Kalau dulu pernah dapat sharing daripada seorang ustaz daripada Indonesia, namanya Ustaz Ilyas. Dia kata, loh ngapain kamu lari? Yang kamu bawa itu al-haq. Maksud dia ceritalah macam mana dekat Indonesia, disebabkan oleh musaqafal fiqh mereka sentiasa dapat menjatuhkan rektor-rektor yang cuba menjatuhkan dakwah mereka. Contoh kalau kita kat Indonesia ni kan, dia dah sampai tahap kerajaan dan sebagainya kan. Jadi bila dia orang masuk universiti, ada universiti yang dah tahu dia orang ni under apa dalam parti politik. Jadi kan bila ada isu politik ni adalah macam-macam masalah. Okay, jadi apa yang ikhwah ni buat, sebab dia ni pandai accounting. So apa yang dia buat, setiap tahun uni-uni kan kena keluarkan financial statement dia kan. Jadi dia study satu-satu financial statement uni tu, dan bila rektor panggil dia suruh berhentikan dakwah dia, dia tunjukkan financial statement analysis. Ini berlaku ketirisan di sini. Di mana wang tu pergi? Jawab sama aku. Jika kamu enggak membenarkan aku berdakwah di sini, aku akan panggil itu TV menceritakan ketirisan di universitas ini. Diam rektor tu, teruskan berdakwah. Nak katanya apa tu? To the extent kan. Maksudnya nak kata apa? Kita ni bawa benda al-haq. Takkanlah dengan sedikit agahan kan. Orang-orang ini menyebabkan dakwah kita terberhenti macam tu kan. Tahun lepas ada seorang ukhti ni lah dekat lokaliti kita orang, dia try buka satu kawasan lah, satu universiti Islam. Dia ni sangat giat lah berdakwah kat sana. Sampai kan dia memang kena blacklist. Lepas tu adik tu macam, ramai dah lah adik tak nak join, tapi ada adik-adik yang bila berhadapan dengan ujian ni, dia lagi semangat, dia lagi rasa benda ni betul. Jadi adik tu join dalam bilik dia, berbu DDI. Tiba-tiba tak tahulah macam mana ada orang report ke, warden datang, masuk dalam sesi DDI tu tanya soalan dekat OT tu. Tapi itu tidak menyebabkan dia berhenti dan dia terus saja berbuat. Masya Allah kan. Memang unstoppable lah. So nak katanya apa? Bila berhadapan dengan masalah-masalah dalam dakwah, bagaimana kita ruhul istijabah? Adakah benda tu terus mematahkan semangat kita dan kita sudahlah sampai sini je lah tempat ni? Ataupun kita berani berhadapan dan mencari jalan untuk berhadapan. So bila kita dah macam berhadapan dengan masalah tu, baru kita macam ke perlu untuk kita punya nama, ke perlu untuk kita punya branding dan sebagainya kan. Banyak orang tanya macam mana mula HTC, macam mana mula Imam Moment dan sebagainya. Semuanya bermula dengan masalah. Iaitu masalah apa? Masalah kena block kan. Masalah kena tendang oleh pengurusan kan. Jadi orang nak sangat nama, kita buat nama. Tapi nama tak bolehlah kosong, dia kena ada sesuatu establish. Maka kita cuba buat benda-benda sambil kita settlekan untuk boleh tajmid, sambil tu kita cubalah buat projek-projek yang amal-amal masyarakat yang menyebabkan kita ni bila pergi ke universiti tu diterima. Maksudnya bila kita buat tajmid takwin tu tak ada masalah, sebab benda-benda lain tu macam ada sikit kan, ada penyokong-penyokong kan yang dah mula tahu apa kita ni kan. Tapi itu bila perlu, bila tak perlu, bila tak ada benda, tak payah buat je lah kan, lagi senang kan, tak payah nak fikir nak kena jaga nama dan sebagainya. So tu antara
Kisah Hasan al-Banna. Apa lagi kisah dia? Kisah dia lagi. Sekejap saya pilih lah. Masa sampai pukul berapa ni? Saya ni macam seronok macam daurah pula ni. Dah habis masa ke? Kalau dah habis masa saya conclude. Kalau tak habis masa saya ceritakan lagi satu kisah. Bolehlah sikit lagi. InsyaAllah. Satu lagi. Cerita lagi suka cerita. Ya, kita semua memang suka cerita. Jadi nanti boleh baca kisah ni full kan. So tadi kan saya katakan dia ni orang yang bila dia dah duduk tu dia macam study dan dapat full analysis. So dia tengok dalam dia punya masyarakat ni ada macam berbagai jenis. So tadi kita kata ada yang geng-geng masjid, ada yang geng-geng syekh-syekh dan ulama, ada yang geng-geng apa lagi? Ada yang geng-geng buruh-buruh. So Hasan al-Banna ni nak katanya dia ni betapa istijabah fikrinya dia memfikirkan cara untuk reach setiap golongan. Kalau kita kan selalu macam cuba buat kita pun tak dapat. Kita kata adik ni ada masalah IQ. Maksudnya macam adik ni tak faham kita cakap apa. Lepas tu kita pun macam jadi seolah-olah macam dakwah kita ni sampai sekarang sebenarnya saya masih berfikirkan benda ni. Kita memang suka nak reach orang-orang yang tidak berpelajaran. Sebab benda-benda yang kita cakap macam benda yang berpelajaran kan. Kita suka bila adik tu tahu cepat tangkap. Macam tu bila kita bawa adik-adik overseas ataupun adik-adik yang nak fly, dia lain macam sikit bijak dia kan. Contoh macam hari tu kita pernah try bawa ada satu institut ni, Institut Professional Baitul Mal dengan budak pemata pintar. Dua ni kita bawa pergi ISK, program yang sama. Budak pemata pintar ni kita baru bagi mukadimah, dia dah dapat sampai IPK dah. Dia punya analisa tu. Yang satu lagi universiti ni, saya bukan nak merendahkan tapi nak katanya satu lagi ni macam dia masih terpinga-pinga lagi macam tujuan hidup macam tu kan. Satu sebab IQ, satu sebab visi hidup. Yang satu ni nak jadi leader, nak jadi change maker, nak jadi problem solver. Yang satu lagi ni, saya, apa dia tadi cerita, saya dapat jual kuih depan rumah pun dah okey dah kak. Maksudnya kita macam, kecilnya cerita-cerita kau. Dia macam kalau macam dia rasa belajar tu susah sikit, dia kata tak apalah saya quit, saya balik rumah, saya berniaga kuih. Saya pandai buat kuih macam tu. Tapi bila saya fikir balik, bila kita tengok kisah Hasan al-Banna, dia bukan sahaja dapat menarik orang-orang hebat seperti Umar Tilmisani, Hasan Hudaibi, maksudnya orang-orang berpelajaran. Tapi dia juga dapat menarik orang-orang petani, kan, buruh kayu, mekanik. Maksudnya macam mana tu dia bawa benda tu? So bukan nak kata tiba-tiba dia boleh, dia plan, dia study. Dia cuba memahami dan merendahkan cara fikir, bukan merendahkan cara fikir, maksudnya bercakap pada level mereka. Sebab tu kalau kita belajar kawaid dakwah, dia kan bercakap pada bahasa mad'u. Tapi bukan mudah tu nak buat tu. Nak cakap dengan orang kampung macam mana, nak cakap dengan orang yang berpemikiran kolot macam mana. Kalau kita macam, dia ni tak boleh ni, adik ni tak faham kan. Tapi dengan mudahnya kita begitu kan. So it's time kan untuk kita semua cuba brainwash pula. Brainstorm macam mana kita nak masuk ke dalam semua jenis masyarakat kan. Semua jenis target mad'u. Kerana Hasan al-Banna boleh buat semua benda tu. Even Umar Tilmisani masuk ikhwan kerana yang DF dia adalah petani yang boleh cakap pasal isu dunia. Maksudnya macam mana petani tu boleh cakap benda itulah yang wow kan. Umar Tilmisani sampai dia macam tengok sikit siapa yang ajar kau kan. Bila dia tengok Hasan al-Banna, dia punya karisma, dia cakap dia pun nak masuk ikhwan terus kan. So itulah kan. Nak katanya bercakap dengan orang level tinggi ke rendah ke semua pun boleh kan. Lepas tu ada satu ni seronok. Yang ni pula cara dia menyantuni ataupun macam mana cara dia trigger dalam kalangan ulama-ulama besar yang lebih tinggi, lebih tua daripada dia bahkan. So ada seorang ni nama dia, kalau tak silap siapa? Syekh Sa'ad ke tak? Syekh Sa'ad kalau tak silap. So Syekh ni dia selalulah bagi ceramah, ajak majlis zikir macam geng-geng Yahanana macam itulah kan. So dia kata dia pergi join majlis zikir tokoh-tokoh tersebut and bila dah habis tu dia akan minta izin nak jumpa secara personal. Bila jumpa tu dia macam puji-puji lalu macam bagus ni. Lepas tu tiba-tiba dia buka tarbus dia. Kisah dia macam sama macam dia jumpa ulama Azhar yang dulu. Lepas tu dia ambil tarbus Syekh tu dia letak. Terkejut Syekh tu. Minta maaf. Aku bukan nak kurang ajar tapi aku nak ajak kau bercakap. Aku sebagai Hasan al-Banna dan kau sebagai nama dia Darwis something. Saya tak ingat nama dia apa. Bukan Syekh bla bla bla. Terdiam tu. Okay, tadi bila kau tengok tadi kan.
Dia orang seronok berzikir dan begini begitu. Balik ni dah jadi apa? Jadi balik macam biasa. Jadi apa yang kita lakukan? So dia ceritakan tentang hakikat umat. Macam QU lah, Qadaya umat, realiti umat nampak kepada Syekh tu. Jadi sebenarnya lepas tu sampai Syekh tanya, jadi aku kena buat apa? Berjaya ISK dia malam tu terhadap Syekh tu kan. Kita kena tanam kepada mereka ni, kita kena follow up. So dia cerita. So sampailah Syekh tu pun, oh baiklah kan. Lepas tu itu cara dia macam ajak ataupun tajmid ataupun ajak geng-geng ulama ni untuk bersama-sama dengan dia berbuat dakwah. Kalau geng-geng macam persatuan lain, kita kan kalau macam oh itu jemaah lain, oh itu jemaah lain, kita rasa dia macam musuh. Tapi dia bagaimana dia buat kawan? Contohnya siapa? Geng jemaah Syubhanul Muslim. Syubhanul Muslim ni waktu tu ada satu time ni dia baru nak launch. Dia kenal pendiri Syubhanul Muslim. Kalau perasan Syubhanul Muslim ini adalah nama bangunan yang nanti Syahid Hassan Al-Banna kena bunuh. So tu boleh tengok waktu dekat hujung ending diary dia ni. Dekat Jalan Ramses bangunan Syubhanul Muslim. So Syubhanul Muslim ni apa? Dia adalah nama satu jemaah lain yang juga berbuat dakwah kan. Tapi perbezaan dan sebagainya tu yang tu kena baca sendirilah. Tapi pokoknya apa? The moment dia tahu nama dia something Muhammad Bek. Saya ingat Muhammad Bek tu je lah sebab macam Bek kan. Macam interesting kan. Bila dia tahu je dia tu buat Syubhanul Muslim dan dilantik menjadi pendiri dan sebagainya, dia cepat-cepat pergi ke majlis tu, mendaftarkan diri dan jadi orang pertama bayar yuran. Nak katanya apa? Nak bersama-sama ni. Dia bukan kira perbezaan aku Ikhwanul Muslimin, kau Syubhanul Muslimin. No. Asal ada je mana-mana jamaah ataupun organisasi yang nak memenangkan Islam, yang nak buat kerja yang sama, dia cepat-cepat bersaling ta'awun, saling bantu-membantu. Tidak membesarkan perbezaan tapi saling support, saling cari kat mana kita boleh collab, kat mana kita boleh collab kan. So tu another interesting things kan, iaitu dia menyatukan umat dan mensumberdayakan dakwah di satu-satu tempat. So semua benda ni jadi kerana apa? Kerana dia adalah satu jiwa yang sentiasa ingin menyahut. Dia tak pernah rasa aku dah cukup buat dah. Biar adik-adik aku buat. 6 orang tu mana tu 6 orang yang aku bina tu. Mana muayyid aku tu kan. Buat sikit. Bukan dia rasa dia puas kan. Tapi walaupun dia ni adalah ketua ikhwan kot, tapi dia buat segala macam jenis amal. Tu belum lagi nanti bila ikhwan dah tersebar dan sebagainya. Hari di mana dia nak menyampaikan muktamar dekat seluruh ikhwan di seluruh Mesir, pada itu juga malam dia yang jadi tukang susun kerusi. Nak katanya apa tu? Jiwa nak beramal. Jiwa nak mencari pahala. Jiwa yang sentiasa dahagakan wajah Allah, redha Allah. Semua amal-amal dia tu kerana dia tak tahu mana satu yang Allah terima, maka aku buat semuanya. Aku nak sahut semua apa saja ruang opportunity yang boleh bagi aku pahala, aku nak sahut. Ketamakan kepada pahala itulah yang menyebabkan dia menjadi seorang yang tidak pernah berhenti bekerja dan tidak pernah berhenti amal. Kecil ke besar ke, amal muntish ke tak muntish ke, semua dia dah pernah cuba buat kan. Dan hasil daripada experience tu lah dia menyusun amal dia kan. Jadi kita ni macam mana pula dengan kita kan? Kita ni macam, adakah kita selalu membuka ruang-ruang opportunity pahala tersebut terbuka sampai tiada yang sambut kan? Kita ni macam bila nak sambut sesuatu benda ke pahala, ibarat macam diajak untuk masuk neraka. Punya tak nak tu kan. Padahal benda tu nak mengajak kita pada pahala kan. Padahal benda tu nak mengajak kita kepada peningkatan diri. Jadi marilah kita mula mengubah persepsi kita. Marilah kita mula mengubah cara kita melihat sesuatu opportunity tersebut kan. Marilah kita berangkat daripada comfort zone kita. Marilah kita cuba melakukan perkara-perkara yang mungkin bukan kebiasaan kita, tapi benda tu dakwah perlukan kita. Maka kalau dakwah perlukan, marilah sahut. Marilah beramal. Marilah besarkan wayah kita. Makin perdalamkan obsesi dan pemuhat syurga kita yang menyebabkan kita akan sentiasa menyahut kan. Daripada mana kita nak dapat sahutan ni? Kerana kita tak tahu kita ni mati bila. Kita tak tahu amal mana kita yang diterima. Kita nak perbanyakkan amal kita sebab kita nak harap-harapnya Allah redha dan menyebabkan Allah masukkan kita ke dalam syurga, sebab kita nak liqa' min rabbihim, nak bertemu dengan Tuhan kita, nak melihat wajah Tuhan kita kan. So itu je pun sebenarnya dah cukup untuk menolak kita untuk menjadi ruhul istijabah, untuk menjadi satu jiwa yang sentiasa menyahut. Tak rasa cukup, tak rasa istighna, tak rasa dah cukup bagus, tak rasa dah cukup buat. The moment kita rasa kita dah cukup, itu sebenarnya petanda kita sedang tidak cukup. Maka kita bermohonlah kepada Allah agar menyelamatkan kita daripada perasaan istighna, perasaan
Perasaan rasa dah cukup buat, dah cukup banyak, malas nak sahut kan. Tapi kita minta lah Allah bagi kita satu jiwa yang sentiasa nak berangkat, yang sentiasa nak improve diri, yang sentiasa nak ambil peluang, nak sentiasa untuk memperbaiki diri dan mempolish up potensi-potensi yang kita ada. Jangan kata saya tak reti, katakan saya nak belajar. Jangan cakap saya tak tahu, tapi cakap saya nak cuba. So semua benda tu tak apa, because tarbiyah is a learning process. Kita tak pernah expect semua orang akan jadi bagus. Tapi orang yang bagus muncul daripada berkali-kali percubaan yang mereka ambil untuk berusaha memperbaguskan diri mereka. Maka ambillah langkah ni. Kalau kita kata saya tak reti, saya tak pandai, sampai bila kita akan tak pandai? Sebab tu kena ambil supaya kita jadi pandai sikit dari semalam kan. Jadi bila tak ambil-ambil, tak pandai-pandai. Tak pandai cakap, ambil tugas muajih, ambil jadi murabi supaya belajar, at least improve 1%. Tak pandai menulis, cuba tulis satu perkataan pun cukup kan. Ataupun tiru baliklah perkataan dalam buku kan. Tak pandai nak telefon adik, cuba hello, lepas tu cepat-cepat letak. Esok cakap assalamualaikum, letak esok apa khabar, sikit-sikit kan. Tak pandai apa lagi, tak pandai plan. Tengok macam mana orang plan. Ada satu kisah ni inspiring lah, seorang katibah mate saya. Dia ni bila tengok dia cakap macam, oh hebatnya dia ni cakap. Lepas tu ada akhwat yang bersama-sama dengan dia daripada dia kecil dulu lah dalam tarbiyah, dia cakap, tahu tak, Ufti ni dulu langsung tak pandai cakap. Tak boleh nak cakap satu pun. Tapi macam mana dia boleh jadi macam hari ni, kerja dia dulu adalah dia akan duduk dan ikut semua orang yang pergi usrah, mentauji dan sebagainya. Dia duduk kat tepi orang tu salin satu-satu. Apa yang dia tanya? Macam mana dia tanya adik dia? Lepas tu dia buat kat usrah, dia tiru. Lama-lama jadilah dia yang begitu. So every master is once a beginner. Orang yang you nampak hari ni hebat, yang you nampak hari ni macam, oh dia banyak talent, oh dia boleh buat banyak benda, oh pasal abang dah begini dan begitu, ataupun sesiapa. Mereka adalah, yang kita jumpa tu adalah hasil bertahun-tahun proses dia lalu. Yang kita nampak tu adalah produk dia, tapi kita tak nampak proses tu. Ramai orang nak produk tapi memang tak sabar melalui proses untuk mendapat dan menjadi produk tersebut. Maka it's time untuk kita buka pintu, lalu proses itu harap-harapnya kita akan dapatlah menjadi produk yang terbaik untuk Islam. Tapi jika tidak, at least kita mati dalam keadaan mencuba untuk menjadi produk dakwah yang terbaik untuk kita bawakan dan persembahkan ke hadapan Allah. So yang penting adalah jiwa yang nak menyahut. Sahut dulu. Pandai tak pandai, reti tak reti, jadi tak jadi, tolak tepi. Sahut dulu dan lihatlah keajaiban yang akan berlaku. Saya tutup dengan satu ayat, alladzina jahadu fina ladahdiyannahum subulana. Siapa yang Allah nampak dia berjihad, bersungguh-sungguh, ada keinginan, berusaha, nampak macam nampak macam teringin dan berusaha dan menuju ke arahnya, Allah jawab apa? Lanahdiyannahum. Kami akan hidayahkan subulana, banyak jalan untuk dia. So nampakkan kenakan, nampakkan kesungguhan, Allah akan bukakan jalan. Lidah kita yang tak pandai cakap ni, Allah yang pegang. Otak kita yang tak pandai fikir ni, Allah yang pegang idea. Dan apa lagi? Kita tak pandai fikir, Allah yang pegang otak kita. Tangan kita tak pandai menyentuh, Allah yang akan bantu kita untuk memberi sentuhan yang barakah kepada manusia-manusia di sekeliling kita. So semuanya di tangan Allah, berusahalah. Allah just nak tengok kita mencuba, seterusnya Allah akan bukakan jalan insyaAllah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Sama-sama kita berdoa agar Allah sudi menjadikan kita dan memilih kita menjadi ruhul istijabah daripada hari ini sampailah ke titisan akhir kita, sampai kita syahid di jalan insya-Allah. Amin. Wallahu alam. Saya minta maaf salah silap. Kembali semula ke tabung alam. Tabung alam nama. Wallahu alam. Okay, Alhamdulillah. Okay, cuba semua orang bagi one word sebelum alamak. Kita nak jagi, kita nak mendoakan kat kita punya kat Fatin kita, tapi kita nak semua orang keluarkan satu one word daripada apa yang kita dapat sharing tazkirah ni. Mari. Hebat. Tahu Aina. Hebat Tolak tepi. Tolak tepi. Yeah. Inspired. Siapa cakap inspired tu? Aina ke? Saya, Syafina. Asyik line tak okey, so kena off camera. Satu. Banyak line tak okey malam ni. Adriana nak cakap. Adriana nak cakap. Pening. Pening? Pening.
Burning. Bakar. Burning. Burning. Terbakar. Terbakar. Dekat chat ada yang kata berbuat, ada yang kata cuba. Lagi? Kepulauan dakwah. Apa dia? Buat buat apa yang dakwah perlukan. Buat apa yang dakwah perlukan. Betul. Bukan apa yang kita suka. Berangkat sahut usaha konsisten. Ada lagi? Ada lagi. Plan. Plan. Masya Allah. Fikir. Fikir. Muka Aina macam muka Kak Aishi Johor. Adalah sikit. Fikir dan analyse. Cuba dulu. Nasuhah kata. Katibah ni ramai yang dah berkahwin dan ada anak ke? Yang kahwin ada berapa orang? Semalam baru melahirkan seorang, ada masih kat hospital. Masya Allah. Siapa baru melahirkan? Farina. Tapi tu baby dia masih dalam ICU lagi sebab telah termakan najis sendiri baby. Perempuan ke lelaki? Kita doakan sama-sama lah Mujahid. Ya Allah. Lelaki. Umar namanya. Umar, Masya Allah. Umar kuat dan ibunya. Masya Allah. Nurul Liana dah kahwin. Yang ada anak tu boleh hantar dekat Iman Kids. Kita buat trial class sekarang. Masya Allah. Tapi baby tak faham lagi kan. Okey, insya-Allah. Siapa yang yang dah cakap kan semua kan. Insya-Allah itu apa yang kita nak usahakan untuk diri kita lah kan. Terbakar, cuba dulu kan. Kita doakan dan kita cuba usahakan. Semoga Allah kabulkanlah doa kita di dalam majlis-majlis ilmu ni kan. So insya-Allah kita doakanlah kita punya muajir sikit je. Kita unmute. Jazaki Amin. Nak awak doa tak? Tak sendiri. Okay, insya-Allah. Jazakillah khair. Jazakillah khair. Jazakillah khair juga bagi peluang kepada saya untuk beramal. InsyaAllah doakan kami di sini. Allah semoga maju jaya lokaliti ini. InsyaAllah amin. Allah alam. Saya live ke atau akan end call ke macam mana? Boleh live dulu. Okay. InsyaAllah. Nanti boleh tolong share recording ya? Boleh insyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Betul. Okay. Nak ambil gambar, sana tunjuk phone je lah. Okay. Jom. Semua orang senyum. Semua orang siapa yang boleh buka gambar ni, kita buka. Kalau lain okey lah. Okay, mari. Sekejap. Semua orang buka. Zati. Baru nampak muka. Baru nampak muka kan. Tira. Sebab lain tak okey sangat ni. Semua kat rumah ni. Kalau RI